minta kepada Allah supaya kita ini mati di dalam kebaikan, minta kepada Allah supaya kita terselamat daripada mati dalam kejahatan. Jadi sebab itu lepas kita semayang pun imam selalu baca doa. Kalau bila dia baca tu, Allahumma makhtim lana fi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wahai Tuhanku, akhirkanlah hidup aku ini di dalam akhir yang baik. Jangan sekali-kali mengakhiri hidup kami di dalam mati yang kejahatan. Jadi sekarang macam mana ini Imam Ghazali telah tulis dengan teliti berkenaan dengan permohonan kita mati dalam kebaikan, permohonan kita supaya jangan mati dalam kejahatan. Kata Imam Ghazali, wa aktsaru haula yarji'u khawfahum ila su'il khatimah. Kebanyakan mereka kembali takut mereka itu kepada takut akan jahat kesudahan mati. Kebanyakan orang tersebut dalam fasal menyatakan kelakuan anbiya, kelakuan para nabi-nabi itu kebanyakannya ialah, dan kelakuan para malaikat dan sahabat-sahabat. Takut mereka itu akan kejahatan dan kesudahan, takut mati dalam kejahatan. Tok Guru berkata kepada anak murid dia, kamu takut mati banyak dosa, sedangkan kami takut mati di dalam kejahatan, mati di dalam kekufuran. Kata Sahal rahimahullah, ra'aitu ka'anni dakhaltul jannah fara'aitu salasami'ah nabiyyin wa sittina nabiyya fasa'altuhum ma akhwafu ma kuntum takhafun fid dunya qalu su khatimah. Allah, Sahal berkata, aku lihat dalam mimpi aku seolah-olah aku ni dimasukkan ke dalam syurga. Aku lihat 300 nabi dan 60 aku lihat 360 nabi. Aku tanya mereka, apa yang terlebih kamu takut dalam dunia? Sahal beritahu, Sahal ni ulama tasawuf yang tersohor. Dia bermimpi dia masuk dalam surga. Dia bertemu dengan 360 orang nabi. Oh ramai. Allah ya Rabbi. 360. Sahal kata, aku tanya mereka, apa yang terlebih kamu takut dalam dunia? Apakah yang kamu takut dalam dunia? Maka kata mereka itu, yang kami terlebih takut dalam dunia itu iaitu jahat kesudahan. Mereka jawab, para nabi-nabi itu jawab, yang kita takut masa dalam dunia tu takut mati dalam su'ul khatimah, mati di dalam berakhir kejahatan, mati di dalam jahat kesudahan hidup. Dan lagi kata Sahal,
khawfus siddiqin min su'il khatimah inda kulli khatrah wa kulli harakah wa humul ladzina wasafahumullah ta'ala iz qala wa qulubuhum wajilah. Bermula takut orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin itu para nabi-nabi dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Takut orang yang siddiqin itu, iaitu takut mereka tu takut daripada kejahatan kesudahan mati. Para nabi-nabi dan sahabat-sahabat kita, sahabat besar Rasulullah, takut mati di dalam kesudahan yang jahat. Takut benar mati su'ul khatimah. Mereka tiap-tiap cita-cita dalam hati dan tiap-tiap gerak pada zahir. Jadi para nabi-nabi setiap gerak dalam hati, setiap gerak anggota lahir, mereka itulah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka takut kepada mati dalam kejahatan. Allah Ta'ala menyifatkan mereka itu dengan sifat takut akan Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Hati mereka sangat takut akan Dia. Para nabi-nabi takut kepada Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa kana Abu Darda yahlifu billah ma ahadun ma ahda'u man ala imanihi an yasliba anhu indal maut illa salabah. Abu Darda berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, tiada seorang, ma'ahad, tak ada seorang pun yang rasa selamat, aman atas iman dia. Ma'ahad man ala imanihi, tak ada seorang pun rasa selamat iman dia daripada bahawa ditinggalkan pada ketika mati. Bimbang takut masa mati tu iman kita ni tak ada. Bimbang takut kita ni mati tak ada iman. Mereka ditinggalkan akan iman itu. Bimbang mati itu takut tidak dalam beriman. Kata Imam Ghazali lagi, walamma hadara Sufyan ja'ala yabki wa yunawwihu faqila lahu ya Aba Abdullah alayka birraja fa inna afwallah a'zam min zunubika faqul au ala zunubi abki lau alimtu anni amut ala tauhid lam ubal an alqiyallah bi amsalil jibal minal khataya. Ya Allah, seorang tu imam besar iaitu ahli Sufyan ni. Sufyan ni ahli tasawuf, ulama yang tersohor dan ahli tasawuf yang suci, yang amat-amat terkenal. Tatkala hadir mati Sufyan rahimahullah, Imam Sufyan rahimahullah sudah sampai masa hadir mati, maka menangislah dia. Jadi menangis dia. Bila mati dah dekat sampai, dia pun menangis. Sangat ia takut sangat pada mati. Menangislah Sufyan. Maka dikata oleh seorang baginya. Jadi orang pergi melawat Imam Sufyan pun kata, Tuan menangis. Hai ya Aba Abdullah. Gelaran dia Aba Abdullah. Wahai Tuan, lazimkan olehmu dengan harap akan Allah. Tak payah menangislah Tuan. Hendaklah Tuan sentiasa berharap kepada Allah. Jadi harapkan kepada Allah, itu yang pentingnya.
Harap kepada Allah sajalah. Allah ampun kita, Allah tolong kita, Allah lah yang memberi segala kebaikan dan rahmat pada kita. Harap kepada Allah, maka bahawa ampun Allah Ta'ala itu terlebih besar daripada beberapa dosamu. Tuhan, harapkanlah kepada pengampunan Allah. Pengampunan Allah lebih besar, lebih luas daripada kesalahan dan dosa Tuhan. Maka kata Sufyan pun jawab, adakah aku menangis atas takut akan dosaku? Kamu tengok aku ni menangis, kamu kata tak payah menangislah Tuan, pengampunan Allah lebih besar daripada dosa Tuan. Adakah kamu sangka aku menangis ini kerana dosa? Adakah kamu sangka aku menangis ini takutkan dosa? Jikalau aku ketahui bahawa aku mati atas mentauhidkan Allah, nescaya tiada aku hiraukan bahawa aku mendapatkan Allah Ta'ala dengan seumpama beberapa bukit daripada dosa. Kalaulah aku tahu aku mati di dalam mentauhidkan Allah, aku tak hirau, aku tak pelik bahawa aku mendapat Allah. Kalau aku tahu aku mati dalam mentauhidkan Allah, aku tak peduli, aku tak hirau kalau aku bertemu Allah Ta'ala dengan seumpama beberapa bukit dosa. Walaupun kalau aku tahu aku ni mati dalam tauhid, mati di dalam mengasakan Allah, aku tak pelik, aku tak hirau kalau aku mati dan bertemu dengan Allah membawa dosa sebesar beberapa bukit. Kalau aku mati dengan seumpama beberapa bukit daripada dosa aku, kalau dosa aku ni macam 100 bukit, aku tak susah, aku tak pelik. Yang aku takutnya kalau aku mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah. Itu yang dia takut. Dosa tu aku tak apa, dia kata. Kalau aku bertemu Allah di dalam mentauhidkan Allah, dosanya seperti beberapa bukit, itu aku tak kisah. Jawab Sufyan. Kata Sahal lagi. Jadi Sahal ni ulama tauhid, ulama tasawuf. Kata Sahal rahimahullah, al-murid yakhaf ay yubtala bil ma'asi wal 'arif yakhaf ay yubtala bil kufri. Kata Sahal, ulama besar tasawuf. Sahal ni ulama besar. Bermula murid tu iaitu orang-orang yang belajar dengan tok guru kita tu. Anak murid takut ia bahawa diberi ujian dengan berbuat maksiat. Anak murid takut mati dalam banyak dosa dengan sebab buat maksiat. Dan adalah orang yang arif. Adapun orang alim, orang arif, orang tok guru, takut ia diberi bala, takut dia diuji dengan kufur, takut mati kufur. Murid bimbang, takut mati bawa dosa banyak. Orang alim tok guru ni dia kata takut mati kufur, asalkan mati dalam tauhid tak apalah, dosa banyak mana pun tak kisahlah, dia kata. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
Ya ma'syaral hawariyin antum takhafun minal ma'asi wa nahnu ma'asyarul anbiya nakhafu minal kufri. Iaitu orang umat Nabi Isa. Wahai orang-orang hawariyin, adalah kamu takut akan segala maksiat, takut mati itu banyak dosa masuk neraka. Adalah kami sekalian nabi-nabi takut mati kufur, takut mati di dalam tidak mentauhidkan Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa iza kana haza khawful arifin min rusukhi aqdamihim wa quwwati imanihim min su'il khatimah, kaifa la yakhafu du'afa. Jadi inilah yang dia nak ambilnya, nak beri contoh kepada kita. Imam Ghazali berkata, apabila orang-orang alim, orang-orang yang kokoh iman dan kuat ilmu dan betul-betul bertakwa, takut mati dalam su'ul khatimah, maka apa hal pula kita? Kita pula tak takut. Kalau para nabi-nabi, orang alim, takut mati di dalam mati yang jahat, takut mati dalam kekufuran, kita ni pula apa hal? Tak takut. Sedangkan kita ni di dalam banyak melakukan maksiat. Apa hal pula kita ni? Betapa tiada takut orang dhaif agama macam kita ni, dan yang dhaif iman macam kita ni, tak takut mati dalam su'ul khatimah. Menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, beberapa sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu, dan sayangnya bagi orang berkehendak kemenangan dalam akhirat itu memeliharakan daripada segala itu. Imam Ghazali telah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin beberapa perkara yang menyebabkan orang itu mati di dalam kejahatan, tidak mati di dalam kebaikan. Maka hendaklah kita pegang, jaga perkara-perkara yang telah ditulis dan diberitahu oleh Tok Guru kita Imam Ghazali ini. Ada satu orang ulama besar, ahli tasawuf, Tok Guru besar, Syekh besar. Dia kata dia tidur, dalam tidur tu dia jumpa dengan satu Syekh, Tok Guru yang telah meninggal, yang duduk di tempat dalam syurga tu, tempat yang tertinggi. Dia tanya, Tok Guru, buat amalan apa dapat macam ni? Jawab Tok Guru tu, dia amal apa yang ditulis seluruh dalam kitab-kitab Imam Ghazali. Itulah Tok Guru dia kata. Seluruh kitab-kitab Imam Ghazali menjadi guru dia. Jadi di sini Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin beberapa perkara sebab yang menjadikan kita ni mati dalam kejahatan. Kita jaga, dia kata, jaga segala perkara Imam Ghazali tulis. Setengahnya itu kembali kepada i'tikad. Ini yang paling susah, iaitu kembali kepada pegangan i'tikad kita. Seperti ia syak akan setengah daripada sifat yang sabit bagi Allah. I'tikad itulah yang paling penting. Syak kepada
perkara-perkara yang sifat-sifat yang tetap bagi Allah. Jadi siapa syak terhadap sifat Allah Ta'ala itu, maka dianya terkeluar daripada Islam. Apabila kita tengok kata dengan Syekh, bukan Syekh apa namanya, Tok Guru ada lagi kata Syalabi. Masa saya duduk Mesir dulu, saya dengar syarahan dia, ucapan dia. Profesor Dr. Ahmad Syalabi, pakar sejarah Islam yang tersohor sekarang ni pun dia. Ada kitab. Dia kata, dia cakap lah, Allah Ta'ala tu, dia kata, dia sebut bahasa Arab. Laisa lahu makanun wa fi kulli makanin huwa mawjud. Allah Ta'ala itu ianya tak bertempat, tidak ada baginya tempat, dan setiap tempat dianya ada. Dia tak bertempat dan setiap tempat itu dianya ada. Saya masa duduk belajar lagi di Azhar, masa tahun 3 Azhar, belum matang sangatlah, belum buat PhD, belum buat master. Macam mana kata profesor ni? Laisa lahu makanun fi kulli makanin huwa mawjud. Allah Ta'ala itu tidak ada baginya tempat, dan setiap tempat itu dianya ada. Lama dah tua ni baru nampak, oh ini Syekh Muhammad Syalabi ni pakar sejarah Islam. Dia mahir banyak bahasa dan kitab-kitab dia pun tersohor. Itulah tauhid. Jadi kalau kita salah, tak boleh. Jadi makhluk ni, kita ni semualah ada sekiranya dia ada, dan kita ni tak ada kalau tidak dia ada. Jadi ada kita ni orang panggil tidak hakiki. Ada kita ni ada bila dia ada, dan tak ada bila tidak dia ada. Ada kita ni tidak hakiki. Ada kita ini ialah dalam bahasa tauhid ada majazi. Manakala adanya Allah Ta'ala tu ada hakiki. Kalau orang kata dia ada, ada. Kalau orang kata dia tak ada pun dia ada. Dan dia adanya tidak perlu kepada ada kena kuasa lain mengadakan dia. Adanya Allah Ta'ala itu adanya hakiki. Tak perlu kepada orang mengada, dan tidak perlu kepada orang yang tidak mengada. Jadi adanya Allah Ta'ala itulah dikatakan wajibul wujud. Wajib ada. Adanya makhluk ini dinamakan mumkinul wujud. Harus ada. Jadi kalau syak akan setengah daripada sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala, syak akan ketuhanan Allah, itu syirik lah, kafir dan sebagainya. Seperti setengah orang i'tikad bid'ah dalam usuluddin, pegangan bid'ah di dalam tauhid, atau ia mengkodimkan yang hadis, ataupun dia kata sedia kala apa yang baru. Qadim tu makna sedia kala apa yang hadis, yang baru. Yang baru tu di atas qadim. Dan menghadiskan yang qadim, dia kata baru yang sedia kala. Allah ya Rabbi.
maka iaitu barangkali jadi kufur, dan setengah daripadanya membawa kepada jahat kesudahan mati. Jadi sebab tu perkara-perkara ni gini, kalau tidak jelas kita jangan berbahas, jangan berbahas, kena teliti dalam kitab dulu baru kita boleh bercakap. Iaitu kembali kepada amal, sama ada amal yang zahir atau amal yang batin. Itu mati dalam jahat, seperti munafik, kerana sangat takut sahabat Nabi akan munafik. Dan yang munafik itu iaitu menyalahi zahirnya akan batin. Zahir dia tu Islam, batin dia kafir. Dan jikalau ada iman dalam hatinya itu sekalipun, seperti kata Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ni bila tok guru kepada Maturidi, dan tok guru orang tu ni. Hasan Basri ni tok guru kepada Maturidi ni. Masa Hasan Basri sedang mengajar, masuk satu orang, rasa orang perempuan lah, tanya Tok Guru, apa hukum orang buat dosa besar? Hukum orang buat dosa besar. Tok Guru tak jawab lagi lah. Nak jawab ni kena teliti, tak boleh nak cepat-cepat. Tak sempat apa-apa lagi bangun satu orang anak murid. Orang buat dosa besar, tidak neraka, tidak syurga. Dia tak akan boleh masuk syurga dan tidak masuk neraka. Tok Guru pun terkejut. Loh, dia tengok siapa dia. Wasil nama dia, Wasil. Maka Tok Guru kata, i'tazalana Wasil. I'tazalana Wasil. I'tazala tu makna telah keluar daripada kita Wasil. Jadi itulah dikata i'tazala, itulah Mu'tazilah. Di situlah lahir kumpulan Mu'tazilah. Jadi Wasil pun buat satu kumpulan Mu'tazilah. Yang Tok Guru tu yang dikatakan ahli sunnah. Ahli sunnah wal jemaah tu yang Tok Guru tu. Yang Wasil tu jadi Mu'tazilah. Dari situlah keluarnya kumpulan Mu'tazilah. Inna minal nifaq ikhtilaf sir wal alaniyah wa ikhtilaf lisan wal qalb wal madkhal wal makhraj. Setengah daripada alamat munafik bersalahan batin, bersalahan zahir. Batin dia jahat, zahir dia tu baik. Dan bersalahan lidah dan bersalahan hati. Lidah dia tu bukan main baik, hati dia bukan main jahat. Bersalahan tempat masuk dan tempat keluar. Setengah alamat munafik itu iaitu disebut oleh Rasulullah SAW, arba'un man kunna fihi munafiq khalis wa in sama wa sala wa zama'an lahu muslim wa in kanat fihi khislah minhunna faqih syu'bah min al-nifaq hatta yada'aha. Man iza hadasa kazaba, iza wa'ada akhlafa, iza ni'tu mina khana, wa iza khasama fajara. Wa fi lafzin akhar fa iza ahada ghadara. Empat perkara ni dia kata, Rasulullah kata sifat orang munafik. Munafik tulis,
Kalau ada keempat-empat ni menafik 100%. Orang macam mana? Orang ni walaupun dia puasa, walaupun dia semayang, walaupun dia mengaku dia Islam, tapi ni orang munafik. Kalau ada satu sifat ini, dikira satu daripada 1/4 munafik. Orang macam mana? Kalau ada keempat-empat, munafik 1%. Pertama, orang yang bila bercakap bohong. Bila dia berjanji, menyalahi janji. Bila kita letak kepercayaan kepada dia, dia khianat. Bila bergaduh, dianya degil. Walaupun dia tu tak betul, dia kata dia betul. Ini orang benar-benar munafik. Sangat ia menzalim akan orang, dan sangat ia menyakiti akan dia, dan dengan demikian itu jadi berdosa dan jadi fasik. Dan pada satu lafaz riwayat lain, apabila ia berjanji, nescaya menipu. Ini orang munafik, ini orang jahat. Ingatlah, saya sambung minggu depan saya sambung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa zid lana ilman la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya nak habiskan tajuk surah Khatimah ni sebab inilah kemuncak amalan. Kemuncak amalan kita. Walaupun kita buat baik macam mana pun, kalau mati dalam su'ul khatimah tak ada guna. Maka kita kena faham betul-betul bagaimana kita nak mati dalam husnul khatimah, bagaimana kita nak mati dalam Islam dan dalam kebaikan. Maka kita akan jauhi daripada kejahatan, dan ditulis dengan teliti oleh Imam Ghazali di sini. Sebab itu saya nak habiskan tajuk ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum.